Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat berkumpul bagi melangsungkan satu majlis ilmu, yakni majlis Forum Islam Kelantan FM. Forum kali ini dirakamkan di Sekolah Menengah Kebahasaan Kuala Balah. Anjuran bersama antara sukarelawan Cakna Anak Jeli dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebahasaan Kuala Balah. Tahniah kepada penganjur. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk forum yang akan dibincangkan pada hari ini ialah kebahagiaan keluarga, inspirasi kecemerlangan anak-anak. Pihak Kelantan FM telah mengundang dua orang finalis yang tidak asing lagi bagi kita untuk membahas dan mengulas tajuk yang telah dibentangkan dalam forum pada kali ini. Antara penalisnya ialah di sebelah kanan saya Al-Fadhil Ustaz Rosli bin Husin, dan di sebelah kiri saya ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haji Zawawi bin Muhammad. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulakan ulasan tajuk forum pada kali ini, saya akan ajukan persoalan kepada Al-Fadhil Ustaz Rosli bin Husin. Setiap keluarga ingin hidup kebahagiaan. Setiap keluarga ingin hidup bahagia bersama dengan ahli keluarga masing-masing. Dan bermacam-macam pentafsiran kebahagiaan ini bergantung kepada pahaman kita, bergantung kepada keadaan kita. Jadi untuk memberi ulasan yang tepat tentang kebahagiaan ini, saya ajukan soalan kepada ahli panel pertama, iaitu Ustaz Rosli. Apakah yang dikatakan, apakah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan sebenar dalam sesebuah keluarga itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Ustaz Hasan, rakan ahli panel saya, Ustaz Zawawi, muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala beri peluang kepada kita sama-sama dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang Allah Ta'ala suka kita berada di dalamnya. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan", barang siapa berjalan satu jalan, "yaltamisu fihi ilman", yang mana di dalam jalan tersebut ada ilmu pengetahuan, "sahalallahu lahu", lalu Allah mudahkan baginya, "tariqan ilal jannah", satu jalan ke syurga. Jadi perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kebahagiaan keluarga. Keluarga bahagia ialah keluarga yang mana keluarga itu seperti keluarga Nabi. Neraca bahagia ni kita kena tengok kepada kebahagiaan yang telah dicapai oleh orang-orang terdahulu kita, salafus soleh. Jadi kalau sebut agama, tempat rujuk kita, Nabi kita, sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala
Suruh kita bina keluarga kita seperti keluarga Nabi-Nabi, keluarga orang-orang yang Allah Ta'ala redha, iaitu kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita ambil contoh orang zaman lalu ni, maka dia pentafsiran masing-masing. Ada orang minat harta, maka keluarga yang kaya dijadikan contoh. Ada orang minat kepada CJ yang banyak, maka keluarga yang mempunyai CJ yang banyak, maka dia jadi contoh. Ada keluarga orang minat pada hiburan, maka keluarga yang berjaya dalam hiburan dijadikan contoh. Sebab itulah contoh kita, keluarga bahagia ni keluarga siapa? Keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sahabat-sahabat Nabi. Walaupun asal mereka orang-orang yang jauh dengan Allah, tapi apabila mereka bina diri mereka bersama dengan Nabi, lalu Allah Ta'ala jadikan mereka keluarga bahagia. Dan kita ni ada syaitan. Sebenarnya syaitanlah yang cuba untuk memusnahkan keluarga. Rawal Imam Ahmad Ibn Hanbal fi musnadihi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun walakin fit tahrish bainahum. Imam Ahmad mengeluarkan satu hadis yang bersanad daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan telah putus asa untuk dia disembah oleh orang solat. Kalau seseorang semaya dalam hidup dia, dia semaya 5 waktu, dia semaya sunat dalam hidup dia, maka dia tidak akan sembah syaitan. Sebab orang semaya ni dia sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira dia tu duduk mana, sama ada dia duduk di negara Islam, di negara kafir, di negara bukan Islam, kalau dia semaya dia tidak akan sembah syaitan. Tetapi Nabi kata, walakin fit tahrish bainahum. Tapi syaitan ni dia boleh menjadikan perbalahan, perpecahan di antara mereka. Maksudnya, syaitan boleh merosakkan dalam keluarga orang semaya, atau dalam masyarakat orang semaya, atau dalam negara orang semaya, jadi balah, pecah belah. Syaitan boleh merosakkan. Berarti salah satu hilang kebahagiaan dalam keluarga ialah apabila ada perbalahan di antara suami isteri, di antara anak dengan ayah, maka syaitan akan tumpu untuk memusnahkan keluarga orang beriman dengan mewujudkan perbalahan di antara entiti keluarga atau ahli keluarga tersebut. Dan ini diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau satu-satu negeri orang itu semaya, maka dia syaitan tidak boleh bawa orang puja dia, sembah dia. Ahli tauhid tidak boleh sama sekali puja syaitan. Tetapi syaitan akan goda untuk mewujudkan perbalahan dalam keluarga, kemudian hilang kebahagiaan. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apabila kita sebut keluarga bahagia, kebahagiaan ini kita kena tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dia dengan isteri dia Khadijah radhiyallahu anha semasa di Mekah, dan Nabi diperintah oleh Allah berdakwah pergi rumah ke rumah. Bukan berdakwah macam saya ni. Nabi berdakwah dia pergi rumah ke rumah, pergi beritahu kepada orang-orang musyrikin Mekah. Beritahu ke dia, bukan ajak supaya pakoh parti dalam pilihan raya, tetapi Rasulullah pergi yatajawwalu 'alan nas wa yaqulu lin-nas. Nabi pergi ke rumah-rumah orang-orang musyrikin Mekah. Kadang-kadang Nabi pergi mana? Pergi ke pasar dia, tempat Quraisy berkumpul. Nabi ajak kepada la ilaha illallah wa yaqulu lin-nas ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Dan Nabi telah dihina. Faminhum
segolongan mereka man tafila fi wajhi Rasulillah, segolongan mereka apabila Nabi dakwah mereka kepada la ilaha illallah, mereka ludah atas muka Nabi. Faminhum, segolongan mereka man sabbahu hatta intasafan nahar, segolongan mereka caci Nabi sampai separuh hari. Segolongan Quraisy, mereka yang ambil tanah letak atas kepala Nabi. Dan apabila balik ke rumah, Nabi sedih sebab keluarga dia sendiri hina dia, kata dia gila. Apabila balik ke rumah, segala kesedihan Nabi hilang. Kenapa? Disambut oleh isteri dia. Disambut oleh isteri dia, Khadijah radhiyallahu anha. Dia akan sapu kepala Nabi, dia akan usap Nabi, dia akan beri kasih sayang kepada Nabi dan menyokong Nabi dalam dakwah, ajak manusia kepada la ilaha illallah. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, Rasulullah dicemar celoteh akibat dakwah Nabi ni, orang-orang Quraisy kadang-kadang dia pergi ambil tai unta, dia akan letak, dia tunggu Rasulullah lalu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicampak daripada tingkat 2 rumah, atas loteng. Dia tunggu atas loteng, Nabi lalu dia akan lempar perut unta dan baju Rasulullah cemar celoteh kerana dakwah ajak manusia kepada la ilaha illallah. Kemudian apabila balik ke rumah, Nabi disambut oleh anak-anak perempuannya. Nabi disambut oleh Ummi Kalsum, anak perempuan Rasulullah, disambut oleh anak-anaknya, dan Nabi diberi kasih sayang, dibasuh baju Nabi dengan penuh kasih sayang. Berarti keluarga yang beriman, yang bahagia di sini, yang beriman kepada Allah, kemudian yang menegakkan agama dalam rumah tersebut. Nabi, kemudian isteri dia Khadijah, kepada anak-anak Nabi, itulah kebahagiaan. Walaupun di luar nampak susah, Rasulullah nampak hina di dalam masyarakat Quraisy, tetapi sebenarnya disitulah kebahagiaan yang mana Allah SWT wujudkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana isteri dia bersama dengan suami dia, anak-anak dia bersama dengan ayah dia. Walaupun orang hina belaka, tetapi dia tetap memberi sokongan kepada ayah dia dalam melakukan kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu, bapa-bapa yang saya kasih sekalian, inilah kebahagiaan. Berarti kebahagiaan di sini yang kita nak ialah kita nak bina satu masyarakat yang peka agama, peka akidah, peka kepada Islam itu sendiri. Daripada ayah, anak, mak duduk dalam rumah, duk mikir lagu mana aku hidup dunia sekali dan nak balik ke akhirat biar boleh masuk syurga bersama. Ayah duk fikir nak bawa isteri dia pergi ke syurga bersama. Anak pun duk fikir lagu mana lepas kita mati kita jumpa balik esok. Jumpa mana di pada masa jumpa pula dengan ayah kita, dengan tok kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dan Allah kumpul balik kita dalam syurga. Itulah kebahagiaan yang mana mengharapkan kehidupan selepas mati. Sebab orang Islam ni kan, kalau dia kecek, dia tidak akan terlupa lepas mati. Benda dunia ni kita buat, tetapi otak kita pergi pada lepas mati. Jadi apabila otak kita pergi pada lepas mati, maka itulah kebahagiaan. Berarti cita-cita seorang ayah, dia nak bawa isteri dia, dia bawa anak dia hidup bersama-sama di tempat kekal abadi di syurga Jannatul Firdaus. Dalam rumah kita ni tuan-tuan, ada satu syaitan, nama dia syaitan Dasim. Nama dia Dasim. Syaitan ni dia duduk dalam rumah ya. Kerjaan dia apa? Kerjaan dia nak suruh balah suami isteri. Kerjaan dia nak suruh balah anak dengan ayah, ayah dengan anak, nak suruh balah. Jadi apabila balah, maka keluarga tu hancur lebu. Anak lari, tidak duduk rumah, isteri lari. Kemudian jadi sakit kepala, maka syaitan bertepuk tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu masuk dalam rumah, sebutlah nama Allah. Mula-mula kita masuk, letak kaki atas tangga, kita kata bismillah dengan nama Allah. Kemudian beri salam kepada
penduduk rumah tu. Kalau rumah tu tak ada orang pun kena wisalah. Kena wisalah. Dan apabila masuk dalam rumah, katalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta berlindung daripada syaitan yang direjam. Jadi, Allah SWT ajar cara hidup kita. Bapa? Jangan we peluang kepada syaitan dasim, hoduk dalam rumah kita tu, memecah belah ke keluarga kita. Rasulullah kata, barang siapa masuk rumah dia, dia sebut nama Allah, kemudian dia wisalam, kemudian dia kata auzubillahi minasyaitonirrajim, lalu syaitan berkata, kan, al-yaum, hari ini la mabitu laka. Syaitan dia kecek sama dia kata hari ini kita tak boleh tidur dalam sini. Wala asya alaka, tak boleh makan sekali dah lah. Bapa? Sebab tu dia masuk dalam rumah, dia sebut nama Allah. Kamu dia wisalam. Kamu dia minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi syaitan kata kita tak boleh dah lah. Bapa? Sebab dalam rumah ni tua dia banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk membina keluarga bahagia, kita kena tahu musuh yang paling utama untuk memecah belahkan keluarga kita ialah syaitan. Dan syaitan ni dia berusaha pagi petang siang malam tak ada rehat untuk supaya keluarga kita jadi balah, hilang ketenangan, dan akhir sekali pecah keluarga tersebut. Dan apabila pecah, hancurlah keluarga dan kebahagiaan pun jadi hilang. Mudah-mudahan kita jadilah model keluarga yang kita nak bina. Ambil keluarga Nabi, keluarga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadi kira model petunjuk keluarga yang kita nak bina, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala jaga kita semua dan keluarga kita terbina dengan keluarga bahagia yang bermodelkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang soleh yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas penjelasan dan perkongsian ilmu itu tadi. Maka fahamlah kita bahawa neraca kebahagiaan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu sahaja contoh ikutan kita. Apa jua kejayaan yang kita ingin capai, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di samping itu kita kena kenal juga musuh kita, yakni syaitan laknatullah. Sebagaimana kata Ustaz Rusli tadi, syaitan yang bernama Dasim sentiasa duduk dalam rumah kita, nak tengok suami isteri bergaduh. Kadang-kadang sebab tak pernah sabar pun jadi gaduh, jadi balah. Maka lepas pada ni, selepas kita dapat ilmu melalui Forum Islam Kelantan FM yang diadakan di SMK Kuala Bala ni, kita bina, insya-Allah kita sama-sama membina keluarga bahagia untuk kesejahteraan kita bersama, insya-Allah. Untuk seterusnya, soalan yang kedua saya ajukan kepada panel yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zawar Bibi Muhammad. Saya minta Ustaz jelaskan bagaimanakah peranan setiap ahli keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia dan untuk melahirkan anak yang cemerlang dalam kehidupan ini. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Hassan selaku moderator pada kali ini, dan rakan panel bersama saya Ustaz Haji Rusli bin Hussein. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tajuk kita pun cukup hebat pada hari ini, tentang keluarga. Dalam Quran cerita tentang keluarga, tak cerita tentang lain, tuan-tuan. Dicerita start Nabi Adam dengan anak dia, Nabi Nuh dengan anak dia, semua daripada Nabi Adam sampai ke Nabi kita. Dia cerita tentang family kita, tentang keluarga kita, apa yang patut kita buat. Inilah yang sepatutnya kita ambil tahu di dalam kehidupan kita seharian. Sehingga kan bagaimana kata panel yang pertama, saya nak relate balik tentang yang dikatakan oleh panel pertama tadi, tentang keluarga yang bahagia. Macam mana kita, Allah SWT sudah canangkan kita dalam Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, Allah cerita kepada kita semua, orang-orang beriman, ambil tahulah. Jangan buat tak tahu ya. Kalau orang itu orang beriman, tolong ambil tahu tempat kita, asal kita di syurga. Sebab kita di dunia ini banyak cobaan. Yang kata Imam Ghazali, bukan satu cobaan, bukan satu musuh kita. Dunia ini pun ujian Allah, syaitan itu ujian Allah, hawa nafsu itu ujian Allah. Tapi kalau kita balik kepada Allah segala-galanya, kepada agama, insya-Allah kita selamat. Ini janji Allah. Kita balik bagaimana kalau kita tengok bagaimana ayat Quran yang cukup hebat untuk kita kongsi bersama pada petang ini. Pada hari ini kita kongsi bersama. Qu anfusakum, jagalah diri kamu. Tengok kepada diri kita terlebih dahulu. Qu anfusakum wa ahlikum, dan family kita, ahli keluarga kita. Inilah persoalan apa yang patut kita jaga. Turun ayat ini menangis satu batu. Diceritakan dalam satu kitab bahawa berteriaknya batu itu tak henti-henti sehinggalah Nabi datang pada dia. Kenapa kamu menangis? Aku takut ya Rasulullah. Sebab waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka ini manusia dan batu. Ya Rasulullah, boleh tak kamu doakan kepada aku supaya aku ni jadi batu yang terlepas daripada dibakar oleh api neraka. Kita baca ayat ini tak terasa apa-apa pun. Kita sayang anak kita, tak ada orang tak saya belakang. Nyamuk pun tak boleh ketik. Lah. Tapi apa yang kita nak main peranan dengan anak kita? Apa yang kita nak beri kepada anak kita? Kalau kita beri didikan roh agama dalam rumah tangga kita, selamat. Contoh yang paling luas. Syaitan itu memanglah di mana-mana ada. Tapi idza dzakarallah, musebut saja Allah mana-mana tempat, maka syaitan akan lari. Dia tak boleh, dia takut, terlalu takut sangat. Kalau orang sebut nama Allah, yang tak tahan yang nafsu kita kat dalam diri kita ini ya. Alah, mari ceramah dengar buat gapo Ustaz Wi ni, Ustaz Rusli ceramah benda tula je. Itu jadi masalah ni. Tak cakap buat kita tengok forum sana, forum sini, tak berubah-ubah keluarga kita. Supaya tolong 2 kali 5 balik, mangu subuh pun lambat betul. Ni dak anak pergi sekolah. Bapa tak pergi sekolah. Abah tak bangun lagi ustaz. Seminggu abah. Astaghfirullahalazim. Bagaimana didikan keluarga? Nabi dengan Fatimah. Nabi keluar rumah, bagaimana Rasulullah tunjuk contoh teladan. Dan tidak ada contoh teladan yang termahal yang sebagai sepatutnya kita sebagai ikutan untuk kita duduk dekat Nabi. Tengok Nabi tiap kali dia nak keluar rumah, dia tak tinggal seorang dia tak tinggal anak dia tanpa dia kucuk. Kita boleh buat tak? Aisyah, Fatimah, abah nak keluar, dikucupnya Fatimah. Sebab itu Fatimah kata setiap kali apabila ayah aku ni keluar daripada rumah, pasti dia akan beri kucupan kepada dia. Kita nak sesuatu yang bahagia untuk keluarga kita. Tapi seorang ayah, seorang ibu kalau tidak memberi, jangan harap pulangan untuk dia. Kita ni kena saya dulu anak kita, baru dia backup balik. Feedback balik sampai kepada kita. Kalau kita suka doa kepada anak kita akan doa kepada kita. Kalau kita masuk ke rumah, coba bayangkan masuk ke rumah kita. Kita sentiasa beri salam. Ada seorang sahabat Nabi, dia ni orang miskin. Saya nak ceritalah. Seorang miskin, ya Rasulullah. Saya ni miskin sangat ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bagilah tip supaya boleh jugalah makan-makan ya Rasulullah. Nabi senyum tengok kat dia. Nabi ni orang yang psikologi dia tinggi. Dia tengok atas, tengok bawah. Dia tahulah. Orang ni dengan family dia tak berapa nak bagus. Apa Nabi cakap? Kamu balik ke rumah kamu, fasallim ala ahlika.
Mau balik ke rumah, jangan lupa kamu beri salam saja ke rumah kamu. Assalamualaikum, mak sejahtera. Saya nak ajar Latif hari ni, jangan kita kalau dengan ahli keluarga kita salam ni, Assalamualaikum. Untuk orang lain tak apa, tak jadi masalah. Tapi kalau family kita, ahli keluarga kita, anak beranak kita, cuba buat macam Nabi ajar. Apa dia? Seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kenapa seorang sehingga sahabat cemburu kat dia? Dia sentiasa mendampingi Nabi. Tiap-tiap kali Nabi ada je dia. Ada. Tengok ada Nabi, ada dia. Sehingga dia ni banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sahabat cemburu, bagaimana kamu buat sampai begini sekali, wahai Abu Hurairah? Kalau kamu nak tahu, kamu ikut aku pergi balik ke rumah. Aku nak balik minggu ni. Ikut follow sahabat. Apa dia buat? 3 perkara dalam hidup kita kena ingat dia. Jangan anggap kecil ya. Kalau sebut nama Allah, apa yang Allah cakap, apa yang Nabi sabda, itulah harga nak mahalnya. Alah, hamu sebut bismillah je. Bismillah je. 19 huruf bismillah itu. 19 huruf basmalah. Malaikat yang jaga neraka 19. Siapa-siapa baca bismillah, terlepas dia hari itu daripada malaikat nak tangkap di hari akhirat. Jangan anggap kecil benda yang Nabi suruh, yang Allah perintah, jangan anggap kecil. Alah, biasa ustaz. Nak bagi contoh paling mudah je. Apa sahabat tu cakap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa Assalamualaikum. Tu pun kadang-kadang bunyi tak bunyi. Nah, kalau rumah orang 10 kali lagi sebut. Assalamualaikum. Boleh-boleh tolak pintu. Kek bunyi. Ada orang yang kata, minta maaf lah, saya tak dengar. Oh, sedap dia. Lah, tak. Nabi ajar kita, sahabat ajar kita, please tolong buat kat rumah. Orang bagi dia petunjuk, pedoman untuk kita. Bukan susah sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak dia bagi Ibu Hurairah ini berkat doa keluarga family dia. Ibu dia, ayah kita, mak kita, anak kita. Cuba bayangkan kita doa kepada mereka yang berada. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Sejahteralah kalau isteri kita. Sejahteralah kamu, hai isteriku. Berkatilah atas kamu isteriku. Rahmatilah atas kamu isteriku. Isteri pula berkat cawat balik. Berkatilah kamu suamiku. Rahmati, sejahteralah kami. Kan rumah tangga yang bahagia. Sebab itu dapat barakahnya. Saya nak balik cerita tentang sahabat Nabi tadi. Yang bagaimana dia miskin, dia balik ke rumah, Nabi kata, tolong beri salam. Fasallim ala ahlika washhadu anni Rasulullah. Dan kamu saksilah bahawa aku ini Nabi. Apa maksudnya? Selawat kepada Nabi lah. Ini kita banyak cerita tentang Qutul Qulub. Pun cerita dari Syekh Abu Talib Al-Makki, cerita tentang masalah ini. Cuba buat. InsyaAllah Allah SWT akan bagi kita tenang jiwa kita, rasa family kita seronok. Apa dia buatnya? Pertama ialah kita masuk ke rumah beri salam. Assalamualaikum. Kita kena ajar doa depan anak, biar anak dengar. Anak duduk study, kita duduk meja. Kita, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah anak aku dalam menuntut ilmu. Biar anak dengar doa kita tu. Baru berkesan ni dok. Abah doa dah senyap-senyap. Tak usah senyap-senyap lah, biar dia dengarkan anak kita. Ada lah Ustaz. Dia, kalau kita ni, biar dengar anak kita. Sebab doa mak dan ayah anak jadi semangat. Ni semangat dia. Doa seperti seorang sahabat dengan Nabi. Seorang anak dengan ayah apabila doa. Sahabat nak doa Nabi. Nak doa Nabi. Siapa? Sebab doa mak dan ayah. Ni doa besar, tuan. Doa besar yang amat Allah tidak akan tolak doa mereka. Betul kalau mak. Kalau suara mak ni derah dalam rumah. Suara abah pun derah. Anak perhati. Anak pula buat gitu juga. Dia akan ikut lah. Sebab kita yang memberi. Kita yang mendidik. Ingat molek. Kita yang menyediakan bekalan ni. Kalau kita sedia bekas molek, akan lahir anak-anak yang balik. Kalau Quran rumah, kita sedia dengan Al-Quran. Balik dengan Quran. Lepas subuh baca Quran. Akan hiduplah rumah tangga. Ni balik TV. Lepas TV. Anak TV. Itulah sikit. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zawawi. Muslimin muslimat sedang mendengar sekalian, alhamdulillah
Apa yang kita dapat ambil daripada keterangan Ustaz Zawawi tadi, peranan semua ahli keluarga sangatlah diperlukan. Ibu, bapa, anak-anak, semua mesti bekerjasama untuk lahirkan keluarga bahagia dan lahirkan anak yang cemerlang. Muslimin muslimat sedang pendengar sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam Forum Ehwal Islam Kelantan FM yang diadakan di Dewan Sekolah Menengah Kebahasaan Kuala Balah dengan anjuran sukarelawan Cakna Anak Jeli dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga akan diajukan kepada panel yang pertama, yakni Al-Fadhil Ustaz Rosli Husin. Ustaz, dua sesi tadi kita bincang tentang kebahagiaan. Sekarang kita ingin melihat kesan yang negatif. Apakah kesan yang tidak baik? Andai kata ibu bapa, keluarga gagal membentuk keluarga bahagia, sama ada kesan buruk di dunia dan juga kesan buruk untuk akhirat. Sila Ustaz. Terima kasih pengurusi majlis Ustaz Hasan, rakan ahli panel saya Ustaz Zawawi, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya kasih sekalian. Kesan buruk daripada kegagalan membina keluarga bahagia. Kesan pertama saya boleh letak sebagai fasaduddin, rosak agama. Kesan ni dia boleh menjejaskan keseluruhan hidup kita. Kalau kita gagal bentuk anak-anak kita, seorang menjadi seorang yang beriman, yang betul-betul akidah dia tauhid kepada Allah, maka kalau kita gagal, dia akan menjadikan anak-anak kita orang yang rusak akidah ataupun terlibat dengan syirik. Dan syirik ni satu perkara yang ada dalam sanubari manusia. Allah dipuja dengan sesuatu yang lain. Allah pun dia puja, benda lain pun dia puja. Di akhir zaman ni saya tengok ada orang puja Allah, pitih pun dia puja juga. Tak kira halal haram. Di akhir zaman ni ada orang puja Allah, kubur pun dia puja juga, wali pun dia puja juga. Jadi jin-jin syaitan pun dia puja juga. Tu rusak akidah. Maka saya kategorikan sebagai fasaduddin. Jadi ibu bapa mesti membina keluarga dia, keluarga yang akidah tauhid, iaitu keluarga yang iman dia mantap, dan sama-sama bina anak dengan ayah berganding bahu, supaya mafhum iman sahih, betul mengikut kehendak Allah dan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apabila kita mati kita sama-sama diletak sebagai ahlu tauhid dan kita jumpa semula di hari akhirat nanti dan bina balik keluarga bahagia kita. Yang kedua, kalau kita gagal, dia panggil fasadul akhlak, rusak akhlak, PE perangai. Kadang-kadang berjaya daripada sudut pelajaran, tetapi perangai out, perangai rusak. Akhlak ni, akhlak PE perangai, contoh mulut kecek, mata melihat, telinga dengar, tangan pegang. Semua ni PE perangai. Sebab PE perangai dia tubik daripada anggota badan kita, daripada tubuh kita tubik PE perangai. Jadi kalau PE perangai kita bercanggah dengan sunnah Nabi, maka PE perangai tu rusak. Sebab wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut dalam Quran, "Hei Muhammad, sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang agung." Berarti PE perangai yang baik yang diiktiraf oleh Allah ialah PE perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini kalau kita baca dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah daripada Imam Tirmizi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu tawilan. Nabi ini tidak kecek banyak, tidak jenis gora. Nabi ini PE perangai dia tidak jenis gora, tidak jenis bekok bewok, tidak jenis nyopoh, tidak jenis merau-rau di pasar. Itu PE perangai.
Dan kalau Nabi kecek, Nabi akan bercakap tentang Allah Ta'ala. Ajak manusia supaya puja Allah. Kalau Nabi kecek, Nabi ajak manusia kepada kebaikan. Kebaikan yang Allah Ta'ala perintah, suruh Nabi kecek. Berarti Nabi tidak kecek sia-sia. Dan lingo Nabi, dia tidak jenis pun lingo kita. Lingo kita kalau cara orang, kita pergi selalu. Kalau caci orang, timbuk orang, maka lingo kita pun sedap lalu. Gitu pes, kaki. Pada apabila kita tupes kaki, mulut pun tambah. Sikit-sikit. Boboh haji nama tu, boboh lada ikan, nak sedap lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lingo Nabi, dia akan guna untuk dengar wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Kemudian mulut Nabi, mata Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandang buruk kepada orang. Nabi ini sifat Nabi. Padahal Nabi berdakwah kepada Quraisy. Quraisy ni siapa dia? Puak-puak keturunan Nabi Ibrahim. Duduk Mekah. Mereka jaga Kaabah. Mereka jaga haji. Quraisy ni jaga haji. Ibadat haji, mereka tulu jaga. Mereka sembelih huta. We makan kepada jemaah haji. Berarti Quraisy sudah ada agama dah. Agama dia agama Nabi Ibrahim. Tetapi campur aduk dengan syirik. Dan campur aduk dengan kerosakan-kerosakan yang Quraisy buat. Tambah dalam agama sehingga agama tauhid jadi rosak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak guna mata dia memandang buruk pada orang. Jadi Nabi ini dia tidak memandang buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memandang baik, terutama kepada sahabat-sahabat dia. Seorang sahabat dia duduk di kawasan Badui, dia masuk Islam, dia pun mari Madinah. Mari ke masjid Nabi. Dia pun kecing dalam masjid. Kecing dalam masjid. Tengok akhlak Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar apabila tengok sahabat ni kecing, Badui, orang kampung, mari bandar jaga, dia reti tamadun ke apa? Nak kecing bakal cang Lalu kecing pula dalam masjid Nabawi. Sayyidina Umar cabut bedah. Biar aku kerak kepala dia. Nabi kata biar, nanti dulu biar dia habis kecing dulu. Biar habis kecil dulu. Sudah habis kecil, barulah Rasulullah beritahu masjid Allah tak boleh kecil. Tengok. Kemudian sahabat orang baru masuk Islam ni, maaf saya tak tahu. Dia baru masuk Islam. Ini akhlak yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gagal bina kita sendiri, anak kita, maka kita akan melahirkan generasi yang fasadul akhlak. Rusak perangai dia. Zaman sekarang ni orang rusak perangai. Masya Allah. Kalau tuan-tuan, zaman moden ni, orang tua, orang muda ada handphone belakang. Kemudian ada Facebook. Kita tengok dalam Facebook. Macam-macam orang kecek. Kadang-kadang ustaz kecek dalam Facebook. Nyupoh kau orang. Masya Allah. Dengan bahasa yang tidak selanjut yang seorang ustaz tu kecek. Tapi apabila pergi dalam Facebook, moga kita tak tengok muka dia, kan? Ngak kata ikut dia. Supoh kau orang tu. Supoh kau orang ni. Semua ni hasil daripada fasadul akhlak. Rusak akhlak. Yang ketiga, fasadul akli. Rusak akal. Kalau kita tidak berjaya bina keluarga kita, otak manusia ni, pertama, di dunia moden sekarang ni, kalau kita tidak berjaya sekat, anak-anak kita akan dimasuki oleh kelucahan, lucuh. Sebab dalam telefon, dalam internet, dalam komputer, penuh dengan bahaya-bahaya lucuh. Orang tinos lanja. Tarik je tubik. Jadi kalau kita tidak berjaya bina manusia yang mempunyai iman, yang tak saya tengok, maka dia membesar dalam keadaan rusak otak dia. Rusak dengan kelucahan. Akibat daripada perkembangan teknologi. Permeteorologi ni kita tak boleh tolak. Tak boleh kata, tak usah beli telefon. Siapa dia tak ada telefon lah ni? Saya diri pun ada. Semua orang ada. Budak sekolah ada, budak sekolah menengah ada. Cuma lagu mana kita nak bina manusia yang tidak cenderung ke arah itu. Kemudian akal juga, apabila otak ni tidak dijaga, maka mengambil bahan-bahan seperti rokok. Rokok, dalam rokok ada tar warna kuning.
Warna kuning tu, apabila kita isap, sekali seduk dia pergi kotak. Terutama budak-budak muda, budak-budak sekolah rendah. Dia isap rokok, sekali dia seduk, dia pergi kotak. Dan menumpul ke otak dia, jadi tupu gelanya. Daripada buat sekolah rendah, duduk isap rokok. Masuk SPA, tak lagi dah. Otak tak lagi dah. Ngaji matematik tak lagi, bahasa Arab tak lagi. Kalau budak sekolah Arab, sampai 22 subjek, dia ngaji. Tak lagi. Bapa tak lagi, tuan-tuan. Kerana otak dia telah rusak. Dia seduk. Ada benda dalam rokok. Kemudian yang lebih parah lagi, apabila ketagih pil. Idmanul mukhaddarat. Ketagih pil. Apabila ketagih pil, otak jadi rusak. Jadi peranan dalam rumah, keluarga, ibu bapa, lagu mana kita nak bina supaya jangan rusak pemikiran ni, otak anak-anak kita ni jangan rusak. Jadi kita kena isi dia dengan Al-Quran. Suruh ngapa Quran. Lepas-lepas subuh panggil anak, mari tasmik Quran, suruh baca Quran. Surah-surah pendek kau dulu. Ayah sendiri nyetok apa reti. Dia dulu pergi Quran, biar anak hafal. Tak apa. Walaupun ayah tak apa reti, tapi ada usaha supaya anak tu baca Quran depan dia. Baru kita dengar, oh anak ke aku ni rupanya cerdik pada aku. Ngapa Quran sebentar lah. Boleh ingat? Saya buat ke anak-anak saya tengok. Masya Allah. Dia budak. Tapi apabila kita suruh dia ngapa, dan kita panggil, suruh dia baca depan kita, Masya Allah. Lebih lancar pada kita lagi. Padahal dia budak. Sebab budak ni otak dia bersih. Cara supaya menjadi budaya dalam kehidupan kita. Kemudian, rancangan-rancangan TV, kita kena jagalah. TV ni buah macam atau buah pau, hak ada ulat. Ada tempat, hak kita boleh makan. Pakai hirih tu boleh makan lalu. Ada tempat, ada ulat. Dan ada buruk. Jangan boleh makan. Itu ibu bapa. Sebab dia ada kuasa. Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa tengok mungkar, dia kena ubah dengan tangan. Takkan kita nak panggil Perdana Menteri suruh lagi anak kita. Tengok Ustaz. Tak payah panggil Perdana Menteri. Tak payah panggil Menteri Besar. Kita sendiri. Kita dah Perdana Menteri. Kita dah Menteri Besar dalam rumah kita. Kita lagi anak kita. So tengoklah Ustaz. So, lama 2-3 jam. Terus tengok. Kita lagi. Tapi kalau kita sendiri cukup tengok, maka tak boleh nak lagi lah kita mungkin nak tengok juga. Jadi tuan-tuan, begitulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga. Dan yang akhir sekali, fasadul hayatul ijtimaiyah. Rusak kehidupan kemasyarakatan. Kehidupan kemasyarakatan. Lah ni kan, kalau waris-waris kita mari, kan, saya tengok, hak salah tu baik jumpa, mak dia, ayah dia. Anak-anak, tak ada. Bapa? Anak-anak duduk dalam bilik, duduk main gadget belakang, duduk pokok, duduk main gadget. Hak tu duduk juru tu, hak tu duduk juru ni. Kadang-kadang pak dara pun dia tidak kenal. Kalau musim-musim raya ni nak jumpa sepupu, dua pupu, waris-waris ni. Tapi oleh kerana sibuk dengan tugas saya masing-masing, kerja masing-masing, pak dara nak jumpa anak dara tak boleh jumpa, sepupu-sepupu tak boleh kenal. Bapa? Sebab dunia moden telah mempengaruhi kehidupan kita sehingga longgar habis ikatan kekeluargaan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua dan kita pakat-pakat bina keluarga kita supaya keluarga kita semua dapat mardatillah di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rosli Husin. Dengan penjelasan itu tadi, maka fahamlah kita bahawa peranan ibu bapa, peranan setiap ahli keluarga mesti dimainkan dengan sebaik mungkin. Kerana kesan buruk di atas ketidakcaknaan keluarga kepada anak-anak, selain daripada tak mampu untuk lahirkan anak yang cemerlang, yang kita bimbangi, yang kita takuti juga ialah kesan daripada 4 kerosakan yang telah disebutkan oleh Ustaz Rosli tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya untuk pusingan terakhir, soalan terakhir kepada panel yang kedua, di samping itu beliau akan membuat sedikit rumusan tentang forum kita yang diadakan pada
kali ini. Ustaz Zawawi, kita tahu setiap ibu bapa ni nak tengok anak-anak berjaya dalam pembelajaran, dalam kemuliaan akhlak, dalam sasiah peribadi akhlak yang mulia. Jadi saya minta Ustaz Zawawi tolong huraikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan yang boleh kita nak kaitkan dengan kebahagiaan keluarga. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator Ustaz Hasan. Kalau kita tengok dari segi ilmu tu, pertama kita boleh tengok siapa yang mula-mula sekali yang memberi ilmu. Allah sendiri yang ajar Nabi Adam AS. Itu dah maqam tingginya ilmu. Sebab itu kalau ada dalam rumah tangga, walaupun kita ni tak belajar tinggi, tak ngaji tinggi, tapi tolong didik anak supaya cintakan ilmu. Alim ulama kita bisa tambah mereka ni hebat kerana apa? Sebab ibu bapa dan mak dan ayah itu sendiri cintakan kepada ilmu. Kalau tak cintakan ilmu, susah kita. Jadi kita sendiri semangat cintakan ilmu. Nabi kata kalau hari ini datangnya fajar, aku tidak ada satu pun bab ilmu, tidak dapat satu pun bab ilmu, akulah orang yang paling rugi di dunia ini. Maksudnya Nabi ini amat minat kepada ilmu. Bermula daripada Nabi Adam alaihi salam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ilmu ni tingginya nilai. Kalau dalam rumah kita, anak kita hidup dengan ilmu, lebih lagi ilmu agama, maka akan bersinarlah rumah tangga itu. Kerana apa? Sebab ilmu itu Allah ajar sendiri kepada Nabi Adam. Selepas dari ajar Nabi Adam, kenapa malaikat kena sujud hormat kepada Nabi Adam? Kerana ilmu. Kalau nak suruh anak kita ni orang hormat, anak kita biar dididik dengan ilmu. Gitu je. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Siapa yang ajar Nabi Nuh buat kapal? Allah pesan kepada Jibril, Jibril tolonglah Nabi Nuh alaihissalam bina kapal. Jibril alaihissalam ajar Nabi Nuh, pokok yang ini boleh buat kapal, pokok ni boleh buat kapal, pokok ni boleh tak atas, macam ni kat bawah, semua Nabi ada ilmu, tuan-tuan. Begitu juga kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Saya nak cerita supaya kita semangat ni, semangat nak menuntut ilmu, belajar. Lebih-lebih lagi ilmu agama dalam rumah tangga, ilmu fardu ain, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahimakumullah. Saya tanyalah, saya tanya diri saya dululah. Kita pernah tengok tak anak kita ni sembahyang betul tak? Dia belajar kat sekolah Ustaz. Sekolah kat rumah. Pastikan confirm bahawa anak kita fardu ain dia lulus di rumah. Cara dia akad takbir macam mana? Takut dia ajar abah takut nyaya. Abah takbir abah tu lain sikit. Abah nak boleh akad takbir bunyinya suf bunyi. Allah bau bunyi. Anak rekah tak ada dia. Saya bimbang takut-takut fardu ain pun tak lepas. Kalau fardu ain tak lepas akan balik kepada kita. Kata ulama, pernah ditanya Sayyidina Umar, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Kamu didiklah anak kamu, kamu tarbiyah, kamu didik, kamu bimbing anak kamu, kamu akan ditanya tentang anak kamu. Hari akhirat kelak Allah akan bagi satu. Apabila anak kita ni masalah, Allah tak tanya anak, terus darat kepada kata ulama orang tua. Ini masalah. Kenapa kamu ni tak sembahyang? Dia akan balik pada kita. Ayah tak pernah suruh, habis. Kenapa tak sembahyang? Mak kano pun tak ada di rumah. Letih. Nak jawab macam mana hari akhirat? Takutnya manusia di hari akhirat di padang mahsyar. Sehingga kan malaikat tak mampu nak berkata. La yatakallamuna illa man azla ar-Rahman wa qala sawaba.
Tidak akan berkatanya malaikat dari hari kiamat melainkan apa yang dicakap Allah tanya jawab semata, tak takutnya kepada mahkamah Allah. Siapa nak bantu kita? Anak-anak ini saham yang terbesar untuk kita. Anak kita ni. Sebab itu atas dunia kita pastikan biar sempurna fardu ain anak kita. Saya molek-molek pasti confirm molek-molek anak kita ni boleh baca Quran pandai. Biar boleh habis khatam Quran, boleh baca Quran. Ni dah tingkat terlima, Iqra tak habis lagi, letih. Tingkat terlima, kunut pun tak su. Letih kalah. Pandai dah habis. Abah tak su lagi, habis tinggi pada abah dah. Letih. Rupa-rupanya abah tak su juga kunut. Kena beringat molek. Kita kongsi bersama pada hari ini. Bukan apa sebab dia akan balik kepada kita. Tapi ada orang yang beruntungnya. Ingat ya, ada seorang ayah yang jadi muflis. Ingat hari akhirat ni saya sebut hari akhirat tentang keluarga ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni kasih telanjang keluarga. Walaupun dia berpisah, kita berpisah dengan anak kerana sebab-sebab yang tertentu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Rahman. Kadang kita dalam kitab Tuhfatul Dzakirin cerita tentang Ya Arhamur Rahimin, tentang masalah Allah ni sifat yang Rahman. Allah tak nak pisah seorang anak dengan ibu dan ayah hari akhirat. Tetapi bagaimana nak berjumpanya berapa tahun kita tak tahu. Tapi Allah tak akan pisah. Suatu hari kita jumpa anak kita, kita kasih kepada anak. Kalau benar-benar kita kasih pada anak, hari ini kita tolong adatkan mereka dengan agama. Pastikan bahawa anak kita ni sembahyang, jangan tinggal. Pastikan confirm anak kita. Soalan pertama telefon. Saya pernah satu ketika saya buat satu ceramah. Ada orang tanya. Masa tu dia kata, Ustaz, saya takjub, saya rasa hebat. Kenapa? Seorang anak dia tengah meeting, dia bos besar. Dia tengok telefon mak dia, kat, minta maaf ya, saya berhenti sebab ibu saya yang call. Astaghfirullah. Ustaz pun kalah. Ibu panggil, ini satu persoalan yang besar. Mak panggil. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ibu, dia nak trend dia. Ibu dia nak didik Imam Syafi'i maklum lah, dah tok guru besar. Jadi nak uji anak dia satu ketika. Masa duk kuliah panjang. Mak dia datang, duduk pintu diri. Apabila dia tengok Assalamualaikum, mak dia bagi salam. Waalaikumsalam, tengok mak dia tinggal kitab dia, dia bangun, terkejut anak murid dia. Kenapa ni? Rupa-rupanya mak dia. Ada apa mak? Kita mental lagi dah, kita dulu. Dia dok ibu, tuan-tuan. Kerana doa ibu, kemungkinan hari ini kita boleh baca kitab. Kerana doa ibu, kemungkinan kita hari ini kita dapat ilmu yang Allah campak kepada kita. Kita tak boleh nak betul lah. Tak boleh nak betul. Mungkinan doa untuk nenek ibu-ibu kita yang dahulu, yang doakan kita semua. Jadi apabila dia pergi tengok, mak ada apa mak? Mak dia pun cakap, wahai anakku, mau nak suruh mau beri ke makanan kaya sikit. Tak apa mak, kita beri selalu. Mau pergi buat makan. Anak murid tunggu cokor. Apa saya nak cerita? Hormat kepada ibu itulah pintu ilmu, tuan-tuan. Kalau anak kita hari ini dapat ilmu tapi dengan kita bercakap pun kasar, sebenarnya anak kita tidak memperoleh cahaya tentang ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dia boleh buat perkara yang boleh hari akhirat nanti, dia boleh bawa mak dia sampai ke syurga. Tidak ada anugerah yang paling bernilai daripada seorang ibu dan seorang ayah kepada seorang anak lebih bermakna, melainkan adalah dengan akhlak yang baik. Itulah anugerah yang paling mahal kepada anak. Biar kita minat nak menuntut ilmu, sebut saja anak nak menuntut ilmu, datang walaupun berat setara manapun. Alim ulama kita zaman dulu 1000 kilometer dapat satu ilmu, tak apa datang. Maka hari ini jangan lupa banyak-banyakkan minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita nak tahnik budak kecil-kecil, nak tahnik budak, nak masukkan air zam-zam ke dalam mulut anak kita yang kecil, kita minta ilmu. Minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu manfaat. Sikit-sikit ilmu, sikit-sikit ilmu. Kerana apa? Kalau tanpa ilmu buat perkara, tak tahu sah ke tak sah. Ini bahaya. Ustaz nak bagi kisah sikit saja. Masa Nabi, mungkin Nabi Daud tak saya. Nabi Daud keluar daripada masjid, berjalan-jalan.
Tengok ada seorang yang nampak ada risau sangat. Gelisah. Pergi kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Apalah dia orang ni? Ada seorang di dalam masjid itu, seorang yang sembahyang, kemudian seorang lagi itu yang sedang tidur. Gilah tubik dia. Dia pegang. Kamu ni, apa yang kamu risau? Aku risau orang yang tidur ni. Apa? Kalau dia sedar, dia tegur orang sembahyang. Sebab orang sembahyang ni tak betul. Maka Nabi dok fikir, ni mesti setan dia nak buat dia. Dia pergi. Mu siapa? Memang aku syaitan. Aku paling usin orang walaupun tidur. Tidur orang yang berilmu lebih dirisau oleh syaitan daripada orang yang bersolat. Kenapa? Sebab pentingnya ilmu. Mudah-mudahan kita di kesempatan Allah SWT beri di sekolah kita ini supaya kita semangat menuntut ilmu. Jangan kita ni tak semangat, insya-Allah. Ilmu ni susah ya. Sebab tu Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai lemas sangat Nabi sehingga tak boleh nak bernafas, baru lepas. Nak dapat ilmu susah, tapi kalau dah dapat betapa bahagianya. Sebab bersama dengan kita itu cahaya dan cahaya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar muslim-muslimat rahimakumullah. Demikian tadi kita telah mendengar kupasan-kupasan dan ulasan tentang tajuk yang kita bahaskan, iaitu kebahagiaan keluarga, inspirasi, kecemerlangan anak-anak, yang telah disampaikan oleh kedua-dua ahli panel yang hebat di kalangan kita, yakni Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Rusli bin Husin dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zawawi bin Muhammad. Dengan berakhirnya ulasan itu tadi, maka berakhirlah Forum Islam Kelantan FM yang telah dirakamkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Balah dengan anjuran sukarelawan Cakna Anak Jeli dan PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Balah. Kepada unit rakaman luar Kelantan FM, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita bersama demi melihat, demi mencapai keluarga bahagia, anak cemerlang dunia akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baruya, Ya Nabi Salam Alaika.